Assalamualaikum. Dan ini baju hari tu camping. Wow, lama juga saya tak buat apa-apa dan tiba-tiba je misal hilang. Saya actually record video saya shave. I mean for you guys, some of you guys yang memang macam geram sangat dengan misal saya, tak tahulah, mungkin macam dia lebih geram misai saya daripada geram kerajaan kita berubah ikut pintu belakang. Like some of you know, may claim about. Okay, so saya dah break angin kepada mereka yang tak suka break angin juga. So, I mean, take it or leave it. Thank you so much for, sticking around dan juga tak habis-habis minta saya buat vlog. Saya sibuk lagi dengan side project saya yang mana saya masih belum nak bercerita lagi. Sebenarnya dalam kebanyakan fans saya, seorang saja yang saya dah bagi tahu. Dan mungkin seorang tu dah bagi tahu orang lain juga, dan mana saya pun tak tahu kalau dia dah bagi tahu. So macam, So, saya just, I just want to make a good, just want to have, a small summary conversation, whatever, about COVID-19. Kita melalui dalam keadaan yang sangat-sangat macam mendebarkan sebenarnya. Mendebarkan. Okay, yang mana sesuatu yang kita dah hari ketiga kuarantin. Awalnya kita semua rasa macam tak ada apa-apa je. And we all make fun of it. I mean like, masa saya buat teater Smart Opera ku, we actually mention coronavirus dalam salah satu joke tu. Because of, yalah, I mean like, I feel bad now. I mean like, bukan saya buat joke tu, tapi macam, I feel bad as part of the team. I mean like, kita pun sepatutnya saling menasihati, tapi macam, because masa tu pun China dah teruk dah. And then, Tuhan nak tunjukkan yang korang ni gelak-gelak ke apa ke, mari sini hantar ke negara kau pula tengok macam mana. By the way, saya sebenarnya masih lagi suka pakai whatever this live focus video app. It's not an app, I mean it's a camera app, I mean it comes with it. Nampak telinga saya sini putih sini, kalau awak tengok ini dekat desktop ke apa ke, you'll probably see a lot of macam this artifacts. Anyway, so COVID-19 ni adalah sesuatu yang sepatutnya kita semua take heed dan juga ambil hikmah daripadanya. Tak lama tak cakap, paling cakap macam gagal lah sikit. So dengan baju saya basah sebenarnya. Because saya baru basuh muka. Okay, so macam saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. And now is definitely not the time untuk awak compare kerajaan awak. Kerajaan ni sepatutnya boleh jadi ni, kerajaan ni sepatutnya ni, kerajaan dulu kenapa tak buat macam ni, kau tidak macam ni, kerajaan ni sekarang kenapa tak buat macam ni, kau tidak macam ni. Now is really not the time. Now is about us. Now is about kita semua sama-sama bergabung, tetapi, apart. Macam mana nak cakap, kita sama-sama mengharungi keadaan ni semua ni, dan juga sekarang ni Malaysia dah 3 kematian. Dan awak kena faham, bila orang tu meninggal kerana COVID-19 ni, keluarga tak boleh jumpa langsung. Tahu-tahu dia dah kena ke bumi, lepas ke bumi baru boleh tengok. That is something I really wish never happen to any of my family, insya-Allah. Allahumma amin. Dan juga kepada semua fans saya punya family, kepada seluruh muslimin dan juga muslimat seluruh dunia, insya-Allah. Allahumma amin. That is bad. I mean like, macam awak tak boleh tengok pun family awak. Dan juga ada, this mubalighun. I like to, tabligh. I mean, saya punya vlog suci ni pun tabligh juga. Dia sejenis macam, is in short, is, it's a missionary thing. Dia macam dakwah. Tapi dakwah dia tu dalam keadaan yang macam dia memanggil cara yang macam, perkataan Arab ni kaya. So macam, tak apalah, maksudnya, kita menjemput, kita mengajak orang, pergi surau, pergi masjid ke apa untuk tu. Tapi dalam tu diorang adalah juga kempen-kempen diorang yang buat, tazkirah yang diorang buat juga kan. So dalam kebanyakannya tu ada pula kes. Dan apabila saya dengar cerita diorang tak nak pergi untuk macam pergi doktor untuk check up ke apa benda ke. I mean it makes me feel so sad. Satunya mereka kemudiannya mengeluarkan macam kenyataan macam ni saudara-saudara kita sendiri. Saya tak mengutuk, saya macam kita cuba berkongsi ini bagaimana apa benda yang kita kongsi ni boleh menambah baikkan kita semua sebenarnya.
Mereka yang apa yang mereka buat tu sebenarnya 100% betul, 100% correct, 100% saya setuju dan sokong. Tetapi pada waktu yang sama, dalam waktu keadaan kita begini, kita tak boleh nak cakap Tuhan ada, kita tak nak cakap Tuhan akan selamatkan kita. Jangan takut, apa-apa wabak penyakit apa Tuhan akan lindungi. No. Saya dah baca satu kat Instagram macam Muhammad ni kelakar gila. Tak ingat nama dia apa, tapi dia cakap macam, bayangkan kalau virus tu ialah seekor harimau. So banyak-banyak virus, so banyak-banyak harimau. Tiba-tiba negara kita dilanda harimau-harimau. Awak nak keluar rumah tak? Awak akan keluar rumah cakap tak apa, Allah akan melindungi aku. Keluar-keluar akan makan, keluar-keluar akan makan. Agak-agak 3 orang tabligh je. Lain semua dah start duduk balik dalam rumah dah. Sebabnya, harimau. Wabak penyakit ni somehow orang tak take hit, orang tak faham. Kita tak belajar habis. Bukan zaman ini je yang macam, saya tengok juga yang macam, yang kata pasal akhir zaman semua ni. Okey macam ni, akhir zaman, yes, akhir zaman juga. Wallahu ta'ala alim. Tapi bukan sekarang aja ada wabak ni. Ada wabak ni. Zaman Nabi, Yathrib tu, yang dipanggil Madinah selepasnya, Yathrib tu dikenali sebagai bandar yang ada plague. Bandar yang ada penyakit. Yang mana bila sampai nanti ada je yang sakit atau, tapi bila Nabi datang dia membawa rahmat dan juga orang jadi baik. Bila diorang menang balik Mekah, diorang patah balik Mekah, orang Mekah perhatikan aja, ini dah balik semula ni dan entah semua sakit ni, tentang semua lembek ni. Sebab tu Nabi suruh ittiba' bagi orang lelaki yang tawaf ke apa ke yang muhrim, dia suruh buka tunjuk bahu dan lari first round tu, tiga round, first 3 round tawaf tu lari, dan juga tunjuk bahu, tunjuk kita kuat, tunjuk laki ada strength, kita tak sakit. Wabak zaman Nabi dah ada. Sebelum zaman lagi, zaman Nabi Musa, sebelum masa Exodus tu, memang ada wabak. Zaman Khalifah ada juga, Khalifah. Zaman Khalifah Umar juga ada wabak-wabak. So, setiap zaman ada je wabak ni. Dan kita tak pernah terlepas pun dengan wabak. Cumanya now, tiba-tiba macam wabak coronavirus ni macam really, dia macam betul-betul dia belenggu kita habis, yang membuatkan kita rasa macam yang something yang kita tak boleh nak think positif pun. Something macam selalunya dulu macam SARS ke macam H1N1 ke apa ke, kita still can go about macam tak adalah macam quarantine 2 minggu ke apa benda ke, kita tak adalah macam masih lagi serius, tapi cumanya bukan tak serius maksud saya, maksudnya still lagi dalam keadaan yang macam terkawal. Sekarang ni seolah-olah macam nobody can do anything about it. So kepada semua jemaah tabligh tu, tolonglah pergi check up. Sebenarnya bukan untuk awak saja, untuk semua orang. Kalau awak tak nak buat pun, awak buat untuk seluruh rakyat Islam yang lain. Apabila kita berkelakuan keras kepala macam ni, saya panggil keras kepala je lah. Because tak nak, ada setengahnya, bukan semua pun. Setengah bukan. Saya ada kawan tabligh pun, tapi tak adalah macam dia tak pergi pun masa perhimpunan tu. So, dalam keadaan macam tu, bila kita cakap Tuhan ada, jangan takut pasal wabak ke apa, pergi saja berdakwah. Yang penting kita berdakwah, Allah akan lindungi kita. Benda semua ni akan menyusahkan pendakwah yang lain, yang mana merosakkan imej Islam. Yang mana kalau orang bukan Islam tanya kita pasal Islam, Islam memang menggalakkan ke apa, pergi berdakwah walaupun dalam keadaan sakit. Pendakwah kita pun susah nak jawab balik. Kerana itu ialah segelintir daripada kita je. Tapi kerana segelintir daripada kita ni membuatkan satu satu ummah ni tercemar sekali. So kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak nak syok sendiri. Semua orang pun beriman, semua orang pun ada akhlak, semua orang pun ada akidah Islam, semua orang pun orang Islam. Bukan awak semua saja. Okey, dan dalam kita Islam, dalam kita beriman, dalam kita bertakwa, tidak bermaksud kita semua ni jadi malaikat dan terus perfect, tak buat dosa. Jadi janganlah compare seolah-olah macam kalau tak nak dengar cakap orang ni because orang ni orang yang buat dosa. No. Semua orang buat dosa. Okey, tapi mereka sentiasa memperbaiki. Syurga tu penuh dengan pendosa yang bertaubat, yang sentiasa memohon ampun. Allah ada janji dalam Quran, aku tak akan azab orang yang memohon ampun kepada aku. So kita sentiasa mohon ampun, kita sentiasa solat sunat taubat ke, apa-apa ke. Okey, so Allahu Akbar, 9 minit dah. Sebenarnya tak ada nak cakap sangat pun. Cumanya saya just nak buat sedikit comeback yang tak comeback sangat. Just on this COVID-19. Saya sebenarnya sibuk dengan benda tu lagi, dan saya akan kembali kepada set. Saya akan kembali ke set dengan set Kak Ima, insyaAllah. Tapi semuanya berterabur ni jadual ni, kan? So saya harap semua baik-baik saja. Saya harap kepada semua peminat saya, kepada semua orang yang tengok video ni kerana sokong kerja saya, suka vlog saya,
Saya mendoakan yang terbaik untuk awak. Saya mendoakan kesihatan terbaik untuk awak dan juga ahli keluarga awak. Saya mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Saya mendoakan agar Allah angkat wabak-wabak penyakit ni daripada dunia ni dan kita kembali kembali bertenang balik, dan juga kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Okey, dia agak sangat awkward bila awak boleh pergi solat Jumaat tapi awak sengaja tak pernah pergi solat Jumaat tu. It's so awkward, it's so sad, it's so disappointing, it's so intimidating at the same time also. So terima kasih banyak kerana subscribe kepada saya. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe. Saya akan berbangsa buat daripada vlog seterusnya. Sila klik like dan juga sila check out description di bawah ni untuk tahu apa benda alatan yang saya pakai ke apa benda ke. Alright. Terima kasih banyak. Okey, saya akan kembali lagi dengan vlog-vlog seterusnya lagi. InsyaAllah doakan saya mempunyai kekuatan. Di samping saya punya kerja saya, apa yang saya buat ni memerlukan fokus yang amat fokus. Whatever that means. Fokus yang amat fokus. I mean like perlu sangat fokus. Kalau saya macam sambil buat ni, dia akan kalut kepala otak saya. Okay. So terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada vlog seterusnya. Tolong jaga diri baik-baik. Tolong sentiasa basuh tangan. Kalau tak ada sanitizer, basuh dengan sabun. Sentiasa membersihkan diri. Okey, jangan keluar pergi lepak ramai-ramai dengan kawan kat luar ke apa benda ke. If you need to go outside to get something, then do it as quickly as possible, not in the means of leisure ke apa benda ke, relax santai ke apa benda ke. No, do it macam dalam keadaan awak memang dalam keadaan darurat. Do it seolah-olah awak mengelakkan, awak memang segerakan diri awak untuk mengelakkan diri awak daripada terkena jangkitan ke apa benda ke. Take heed, please take heed. Okay, bear all of those in mind. Okay, terima kasih banyak. Stay cautious, stay sympathetic, stay considerate, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi